Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat semua, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam, Abang Anwar Rizal. Muhammad Akram Dali. Said Bob, waalaikumsalam. Muhammad Mohsin. Saya live malam ni untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat saya, terutamanya Ustaz Zulkifli. Kalau dia tengok live saya malam ni, yang saya kenali semasa kempen pilihan raya di Padang, di Tasik Gelugok. Hari pertama saya kempen, saya berkempen dengan dia, dan alhamdulillah jadi sahabat. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Jadi dia ajak saya lah turun untuk kempen di Padang Serai, tapi suara tak ada. Jadi hari ni baru nampak kebah sikit. Tu pun tak apa, saya pakai mic. Saya harap saya bersiaran live di TikTok dan juga di Facebook Muhammad Syafiq Abdul Halim. Saya harap semua dapat dengar lah, walaupun suara dia agak rock sikit. Saiful, waalaikumsalam. Syafiq, ya tak ya tuan ya, Tan Sri Muhyiddin turun. Baharudin Ibrahim Bahar, waalaikumsalam. Zamzam, apa ni kata ni, Pik, berapa dapat dana judi? Saya baru nak mula, tapi dia tanya dah. Saya nak tanya pada dia, awak tak haram terus judi? Nak turunkan daripada 22 turun dan masih lagi mengekalkan judi, kemudian bangga bagi tahu kat orang ramai. Dia tanya kita berapa dana judi kita dapat. Tanya balik kepada mereka, awak hangpa tak haram terus? Hangpa haram terus lah judi tu, kan? Lagi bagus. Waalaikumsalam tuan-tuan semua. Ahmad Syuib, waalaikumsalam. Syekh Azmi Syekh, waalaikumsalam. Epic Firdaus, waalaikumsalam sahabat. Tuduhan macam tu boleh saman tak? Boleh, tak ada masalah apa, kita saman lah. Syah Reza Riz, waalaikumsalam. Rambut kilat mereka bangga dengan mereka buat turun. Mereka buat turun tu hanyalah polemik. Lepas tu bila puak-puak di AP desak, mereka naik balik lah. Kena tanya siapa yang benarkan lesen judi berkuasa, ada kat dalam negara kita. Waalaikumsalam semua. Jadi dia nak mentadbir mengikut persepsi senang, tetapi nak bagi tahu kepada hakikat tu susah. Dia isu judi ni yang jadi masalah ni, dia melibatkan orang Islam, kan? Orang Islam tak boleh main judi, tapi negara kita ni negara majmuk, kan? Jadi dia ada juga faktor bila saya sembang lah, dia judi-judi macam Magnum, Toto dan sebagainya ni, dia memang judi yang berlesen. Jadi mereka memang ada lesen yang dibagi, bukan kerajaan PN pun bagi, bukan Perikatan Nasional pun yang bagi, kan? Mainlah di Kedah kita tak ada judi, kan? Kalau kita takbir sepenuhnya, insya-Allah lah kita buang terus. Jadi mereka bangga, mereka menurunkan sementara waktu lah. Saya ingatkan mereka bangga sebab mereka hapuskan judi. Okey tuan-tuan, waalaikumsalam kepada rakan-rakan kita yang memberi salam. Sudah tentulah banyak orang kata apa, fitnah-fitnah yang berluar-luasa di media sosial ni, kan? Jadi hari ni kita nak menjelaskan kepada rakyat semua fitnah-fitnah yang mereka lontarkan, termasuklah Perdana Menteri mereka sendiri yang hari ni ada buat satu fitnah yang amat dahsyat kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Haji Muhyiddin Yassin. Jadi saya mintalah kepada rakan-rakan kita yang sedang melihat di
TikTok. Dekat TikTok ada satu tu lambang anak panah macam tu kan. Tekan share lah dekat grup-grup WhatsApp. Share bagi banyak sikit kat grup-grup WhatsApp rakan-rakan kita di Padang Serai, di Dun Teoman dan juga seantero dunia. Jadi bagi yang melihat di Facebook, Facebook tu dia ada orang kata apa, button butang share. Dan tekanlah share banyak-banyak sikit dekat grup, dan supaya apa yang saya sampaikan ni kan boleh membawa manfaat dan menghindar daripada fitnah-fitnah puak-puak yang tak erti takbir negara, hanya tahu nak orang kata apa, bermain dengan persepsi sahaja. Okey tuan-tuan, pada yang baru masuk, waalaikumsalam. Suara jelas di Facebook, suara jelas suara jelas kan tak jelas Suara tak apa nak ada ni, saya pakai mic, saya harap dengar lah dengan orang kata apa, dengan hebatnya. Minyak pun tak turun lagi, itulah pasal dia. Clear suara jelas. Dan saya batuk, lepas tu sakit di apa nama ni, dia panggil apa, sakit di bahagian apa ni orang panggil, rusuk sakit di bahagian rusuk. Okey tuan-tuan, jadi sebelum jadi Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Yang pertama sekalinya, ramailah duk type kat dalam ni 600 bilion. Dia ingat kita tak baca yang dia tulis tu, kita baca. Dan juga Perdana Menteri mereka pun hari ni buat satu kenyataan yang boleh dikira sebagai satu kenyataan yang palsu. Dan saya akan memohon kebenaran daripada pihak parti, dan saya akan mengajak kepada rakan-rakan untuk kita membuat laporan PDRM ke atas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana beliau telah pun memanipulasikan fakta dan telah pun menipu rakyat, memberi satu berita ataupun perkabaran yang tidak benar kepada rakyat berkaitan dengan 600 bilion. Mereka hari ini mengatakan bahawa kalau kita tengok baru sahaja sehari mereka menjadi kerajaan, mereka telah panggil penyedia-penyedia media sosial untuk mereka mengawal, khususnya di TikTok. Kalau kita tengok hari ini, kalau di Twitter, di Clubhouse, mereka tak panggil. Sebab apa? Di Twitter dan Clubhouse dimonopoli oleh golongan-golongan daripada Pakatan Harapan. Jadi hari ini mereka panggil penyedia platform daripada TikTok untuk mereka menyekat kepada kebebasan bersuara. Sebab mereka tahu kalau hari ini ramai di antara rakyat Malaysia, khususnya anak muda, yang mereka telah pun memberi kepercayaan yang sepenuhnya kepada Parti Perikatan Nasional, dan mereka melihat di dalam saluran-saluran mengundi, khususnya saluran yang keempat dan seterusnya, mereka tidak mendapat undi daripada orang-orang muda, khususnya yang berbangsa Melayu, kerana mereka lebih prefer untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional yang diterajui oleh dua parti besar, iaitu PAS dan juga Bersatu. Dan kebanyakan anak muda berada di dalam platform TikTok. Jadi sebab itulah Menteri Multimedia Digital telah pun memanggil hari ini untuk menyekat kepada kebebasan bersuara. Saya rasa tidak ada seorang pun hari ini yang menyebut berdasar isu kaum dan sebagainya kecuali mereka. Sebab agenda perjuangan mereka adalah berlandaskan kepada perkauman, tetapi agenda perjuangan yang digerakkan oleh Perikatan Nasional ini berbeza. Yang mana Perikatan Nasional ditubuhkan dengan asasnya, bagaimana saya pernah cakap sebelum ini, adalah sebuah parti yang menitik beratkan accountability, responsibility dan juga integriti seorang pemimpin. Sebab itulah untuk menjadi calon di dalam Parti Perikatan Nasional, yang pertama sekalinya dia mestilah melepasi hapisan
jenayah, yang mana beliau perlu menghantar print dipanggil sebagai PDRM kumpul untuk menentukan bahawa beliau bebas daripada sebarang aktiviti jenayah ataupun pernah disabit atas mana-mana kesalahan jenayah. Selain itu juga untuk menjadi calon Perikatan Nasional, dan yang keduanya adalah mereka kena mendapatkan laporan daripada SPRM yang menunjukkan bahawa mereka tidak pernah disiasat ataupun mereka tidak pernah didakwa atas tuduhan salah guna kuasa ataupun rasuah. Itu yang orang kata apa, yang keduanya. Dan yang ketiganya adalah untuk menjadi calon di dalam Perikatan Nasional, untuk calon parlimen sekurang-kurangnya mestilah mempunyai ijazah, dan untuk calon DUN sekurang-kurangnya mestilah mempunyai diploma. Dan diploma dan ijazah ataupun sijil lain yang tertinggi seperti master dan juga PhD ini mestilah mendapat pengiktirafan ataupun pengesahan daripada universiti-universiti yang mereka pelajari. Jadi dia tidak boleh sijil beli dan sebagainya. Mesti dapat disemak dan disahkan bahawa mereka telah pun belajar di situ. Inilah Parti Perikatan Nasional daripada peringkat awal lagi memang kita menetapkan untuk menyertai pilihan raya, untuk menyertai barisan kepimpinan Perikatan Nasional, dia perlu ada benda ni semua. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok walaupun Perikatan Nasional kita menang banyak kerusi, tetapi kepimpinan kita sanggup menolak jawatan dan juga kuasa. Kerana apa? Kerana mereka berpegang kepada prinsip, kerana mereka berpegang kepada amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka, agar mereka menjadi pemimpin yang integriti. Walaupun ada di antara barisan calon di dalam Perikatan Nasional yang baru sahaja pertama kali menyertai pilihan raya, sudah tentulah kalau orang-orang yang tidak kita tapis mereka, sudah tentu mereka akan geli, dan mereka akan menyertai kerajaan sebab mereka nak rasa selesa. Tetapi dalam Perikatan Nasional berbeza. Sebab apa? Yang paling penting bagi kita adalah perjuangan. Yang paling penting bagi kita adalah prinsip. Kita tidak akan sesekali bersama dengan kepimpinan yang rasuah dan salah guna kuasa. Kita tidak akan sesekali kerana jawatan kuasa akan bersekongkol dengan mereka-mereka yang kleptokrat, akan bersekongkol dengan mereka-mereka yang orang kata apa, menyalahgunakan kuasa dan juga rasuah, sebagaimana parti yang menerjui kerajaan sekarang ini, yang mana sebelum ini mereka buat lagu hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyamun, mereka dipentas-pentas mereka mengatakan tidak mungkin Parti Pakatan Harapan akan bersama dengan Zahid Hamidi, dan mereka mengatakan ke seluruh Malaysia, sehingga ada yang tertipu dan mengundi mereka. Sebab mereka bermain dengan persepsi, mereka mengatakan bahawa satu undi kepada Perikatan Nasional, maka undi kepada Zahid Hamidi. Maka ada di antara 80 parlimen yang mereka dapat tu yang tertipu, yang undi mereka sebab sebab menolak kepada Zahid Hamidi, kerana terbayang-bayangkan bahawa Perikatan Nasional akan bersama dengan Zahid Hamidi, maka mereka undi kepada Pakatan Harapan sebab mereka tidak ada pilihan yang lain. Saya tanya dengan banyak rakan saya, mereka undi Pakatan Harapan pada PIU 15 sebab bagi mereka kata mereka tidak ada pilihan sebab mereka benci kepada Zahid. Dan mereka kata track recordnya sebelum ini Perikatan Nasional bersama dengan BN, dan Pakatan Harapan bagi tahu, mereka kata sah, memang sahih Perikatan Nasional akan bersama dengan Barisan Nasional, maka mereka undi pada Pakatan Harapan. Tapi pada hakikat yang sebenarnya, yang bersama dengan perompak, pencuri dan golongan kleptokrat hari ini
adalah golongan Pakatan Harapan. Sekejap tuan-tuan. Okey, berkenaan dengan 600 bilion. Mereka duk tanya tu tadi mukadimah je. Hari ni dalam press statement Anwar Ibrahim. Inilah orang tuan-tuan. Mula-mula menipu, lepas tu fitnah, lepas tu mencuri. Sebab orang tua dah kata dah bahawa siakap senohong lama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi semasa mesyuarat kabinet yang pertama, beliau telah pun membohongi rakyat. Saya akan share klip video yang telah pun direkod oleh RTM kepada rakan-rakan kita semua. Saudara semua boleh dengar Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Kementerian Kewangan akan menyiasat berkenaan dengan 600 bilion yang mana tidak ditenderkan ataupun projek yang tidak ditenderkan. Ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Kerana 600 bilion ini tidak melibatkan perolehan tender. Dengan spesifiknya 530 bilion, bukan 600 bilion. 530 bilion ini dia tidak melibatkan projek sebagaimana yang dikenakan ke atas beberapa kepimpinan dalam Kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Iaitu projek terowong, berbilion duit rakyat hilang, projek tenaga solar, lepas tu projek apa lagi? Projek YMDB yang bakal mereka bebaskan, dan juga projek UKSB, Zahid Hamidi dan sebagainya. 530 bilion ini bukannya projek sebagaimana yang disebut oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iaitu seorang yang sangat terkenal daripada tahun 1998, adalah penipu yang sangat hebat. 530 bilion ini saudara semua adalah peruntukan yang melibatkan 7 pakej ransangan ekonomi. Saya cakap dalam ceramah saya pada PRU 15 di Tasik Gelugor. Alhamdulillah orang Tasik Gelugor tak termakan dengan isu 600 bilion. Dan Alhamdulillah juga saya masih simpan nota-nota saya ceramah di sana. Nota saya buat sendirilah, biasalah kan. Yang saya ceramah di Tasik Gelugor. Jadi bila demam ni tak apa nak ingat, kena buka lah. Walaupun 14 hari kempen di sana. 530 bilion ni melibatkan 8 pakej ransangan ekonomi yang memanfaatkan keseluruhan rakyat dan menyelamatkan jutaan perniagaan semasa negara kita menghadapi wabak COVID-19 yang menyerang dunia, bukan sahaja Malaysia. Dan Malaysia diiktiraf sebagai negara yang terhebat pada waktu itu dalam pengurusan wabak COVID-19. 8 pakej ransangan ekonomi ini adalah, yang pertamanya adalah pakej prihatin. Yang keduanya adalah pakej prihatin PKS tambahan. Yang ketiganya adalah pakej penjana. Yang keempatnya adalah pakej kita prihatin. Yang kelimanya adalah pakej permai. Yang keenamnya adalah pakej pemerkasa. Dan yang ketujuhnya adalah pakej pemerkasa tambahan. Ada 7 tuan-tuan, silap 8 pula dah. 7 pakej ransangan ekonomi. Dan keseluruhan pakej ini berjumlah 530 bilion ringgit. Ini adalah pakej-pakej yang dilaksanakan. Dan dekat mana semua duit ni pergi? Dalam pakej prihatin, isi rumah B40. Kerajaan pada waktu itu bagi RM1,600 kepada rakyat Malaysia yang tergolong di dalam kategori B40. Dan kepada bujang B40 juga kerajaan memperuntukkan sebanyak RM800 di bawah pakej prihatin. Dan kepada pelajar-pelajar IPT yang terjejas pada waktu itu, kerajaan memberi RM200 kepada mereka. Dan juga
Dan pada waktu itu rakyat tidak mampu untuk membayar bil elektrik yang tinggi. Takkan saudara semua lupa benda ini. Kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin telah pun memberi diskaun. Memberi diskaun pembayaran bil elektrik sebanyak 50%. Dan untuk meringankan beban rakyat Malaysia. Dan yang terakhir sekali, di bawah pakej prihatin ini, kerajaan pada waktu itu telah pun memperuntukkan bantuan penjawat awam sebanyak RM500 untuk menghargai jasa-jasa frontliner yang telah bertugas untuk mengawal keselamatan dan juga untuk mengawal kesejahteraan rakyat Malaysia. Ini satu pakej. Pakej yang kedua. Adakah saudara-saudara semua lupa pakej prihatin PKS tambahan yang dinikmati oleh peniaga-peniaga SME, peniaga kecil dan sederhana? Ramai di antara kita yang telah pun menerima bantuan geran khas prihatin sebanyak RM3,000 kepada semua peniaga kecil dan sederhana. Dan untuk menyelamatkan pada ketika itu, dan apabila operasi syarikat diberhentikan, dan maka sekejap tuan, saya lupa nak letak plug charger. Nanti saudara ingatkan saya kat mana. Tiba-tiba lah menyala 10%, tengah duduk sedap cakap ni. 20%. Okey tuan. Okey. Dekat mana tadi? Okey. Apabila pada ketika itu operasi syarikat diberhentikan, maka profit syarikat berkurangan. Banyak syarikat-syarikat yang tidak dapat untuk menggajikan mereka punya pekerja, dan mereka terpaksa mengambil langkah untuk memberhentikan pekerja mereka. Jadi pada ketika itu Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin dia bagi tahu kepada syarikat-syarikat ini, jangan buang pekerja. Kalau dia tak mampu bayar gaji, kerajaan akan bayar. Kerajaan bayar di bawah program subsidi upah yang diselia oleh Kementerian Sumber Manusia. Yang mana syarikat-syarikat yang tidak mampu untuk bayar pekerja mereka, mereka boleh claim dekat kerajaan sebanyak RM800 Malaysia. Maka dengan itu, syarikat-syarikat ini tidaklah menghadapi bankruptcy, dan dia tidak perlu untuk memberhentikan pekerja dia. Dan juga rakyat Malaysia pada waktu itu tidaklah ada yang kena hilang kerja dan sebagainya. Sebab kerajaan menampung pembayaran gaji mereka selama 6 bulan, iaitu sebulan RM800. Sudahkah saudara semua lupa? Adakah saudara semua lupa benda ini? Jangan kita jadi manusia yang pelupa. Selepas itu pakej yang ketiga, pakej penjana. Di bawah pakej penjana, semasa negara kita menghadapi wabak, ramai guru-guru taska dan juga ramai taska yang terpaksa ditutup sebab orang tidak hantar anak mereka ke taska. Maka kerajaan pada waktu itu telah pun memperuntukkan bantuan khas dan pengurusan taska dan untuk membantu taska-taska ini supaya mereka boleh beroperasi selepas wabak, dan mereka tidak akan menghadapi kesukaran untuk menggajikan mereka punya guru-guru. Dan yang seterusnya untuk bantuan kepada ibu tunggal dan OKU. Dan pada ketika itu, kerajaan juga memperuntukkan sejumlah dana
kepada golongan ibu tunggal dan juga OKU dengan menaikkan bantuan di bawah JKM. Dan yang terakhir sekali adalah apabila pada ketika itu sudah mula sektor ekonomi dibuka, maka ketika itu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah dana di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk program di bawah My Future Job supaya dapat melahirkan hampir 500,000 peluang pekerjaan semasa di bawah kepimpinan Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Ini yang saya duk cerita ni berkenaan dengan 600 bilion yang mereka kata, Anwar kata projek tu. Projek direct nego. Orang kata Harapan ni memang kuat menipu, termasuklah dengan dia punya Perdana Menteri dia. Dan pakej yang seterusnya melibatkan 530 bilion yang mereka kata Perikatan Nasional ini rompak duit rakyat. Yang seterusnya adalah pakej Kita Prihatin. Dalam tempoh 18 bulan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun memberi sebanyak RM2,600 kepada golongan yang berkeluarga B40, di mana di bawah pakej Kita Prihatin, kerajaan pada ketika itu memperuntukkan RM1,000 kepada isi rumah B40 dan juga RM500 kepada bujang B40, RM600 kepada isi rumah M40 dan RM300 kepada bujang M40 yang tidak pernah disediakan oleh mana-mana kerajaan sebelum ini, termasuklah kerajaan Pakatan Harapan yang hanya pernah bagi kepada rakyat Malaysia RM30 sahaja. Inilah yang kita bagi, sebab tu mereka tak puas hati, sebab yang banyak menikmati adalah rakyat Malaysia. Dan kita bagi direct kepada rakyat Malaysia. Yang mereka fitnah kata Tan Sri curi dekat mana? Dan di bawah pakej Permai yang mereka sebut tentang perolehan vaksin, daripada jumlah sebanyak 530 bilion ini, 5 bilion telah pun diperuntukkan untuk perolehan vaksin kepada 27 juta rakyat Malaysia. Dan juga bantuan one-off frontliner diberi lagi sekali sebanyak RM500 dengan jumlah RM1,000 di bawah pakej Permai. Dan juga bayaran bulanan kepada frontliner RM600 selama 4 bulan di bawah pakej Permai. Di bawah pakej pemerkasa tambahan bagi peniaga-peniaga kecil dan sederhana, pada waktu itu Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin, dia dah bagi sebelum itu RM3,000 yang saya bagi tahu. Di bawah pakej pemerkasa tambahan dia plus lagi RM1,500, yang mana pada waktu itu peniaga kecil dan sederhana semua menerima dan peruntukan sebanyak RM4,500 dan juga bantuan one-off sebanyak RM500 kepada pemandu teksi, bas dan juga pelancongan. Dan ini adalah di dalam duit yang mana mereka sebut berkaitan dengan 530 bilion. Kita tak heran saudara semua, mereka nak siasat. Jangan jadikan sebagai propaganda. Hari ini Presiden PKR, Presiden Pakatan Harapan tidak melakukan sebarang siasatan langsung, tetapi hanya panggil press bagi tahu bahawa jumlah 600 bilion ini adalah projek direct nego. Dan projek direct nego yang telah pun terlibat dengan salah guna kuasa dan rasuah. Jangan penipulah Bang Non. Kalau betul siasat, tubuhkan RCI dan bagi lembaga PAC buat siasatan, keluarkan kertas siasatan. Kita nak tengok you dakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin, bawa ke mahkamah. Bukan cakap saja tak serupa bikin. Dan Perdana Menteri yang ada hari ini cakap saja tak serupa bikin. Dia ingat rakyat ni bodoh. Dia ingat rakyat ni mangkuk ayun macam dia. Rakyat dah boleh menilai. Pengundi-pengundi di Padang Serai, pengundi-pengundi di Dun Tioman, mereka semua boleh menilai kerajaan yang ada hari ini dengan kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin.
Jangan kamu duk cerita saja tentang 530 bilion Bang Non. Jangan kamu lupa Bang Non, masa pilihan raya PRU ke-15 Abang Non naik ke pentas-pentas dan bagi tahu kepada rakyat semua bahawa Pakatan Harapan akan siasat berkenaan dengan kapal LCS yang melibatkan timbalan Perdana Menteri Bang Non hari ini. Dan Bang Non juga cakap akan mewujudkan orang kata apa, siasatan diraja berkaitan dengan LCS. Dan juga kalau tuan-tuan masih ingat, pada PRU ke-14 Pakatan Harapan melaungkan berkaitan dengan YMDB, berkaitan dengan Najib, berkaitan dengan Rosmah. Mereka kata Najib bagi duit beli cincin, beli handbag dan sebagainya. Hari ini Ahmad Maslam semalam berkempen di Dun Teoman. Beliau mengatakan bahawa kepada orang UMNO, satu-satunya kaedah untuk membebaskan Najib Razak adalah dengan menyertai kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, yang mana Najib akan dibawa kepada lembaga pengampunan dan akan dibuat judicial review berkaitan dengan kes-kes yang melibatkan Najib, dan Najib Razak akan dibebaskan daripada penjara dengan mereka menyokong kepada Anwar Ibrahim ataupun Bang Non. Jadi hari ini ternyata rakyat melihat bahawa Abang Non kita ni hanya pandai cakap sahaja, tetapi dia tidak dapat melaksanakan apa yang dia perkatakan. Kalau dahulu mereka mengatakan soal integrity, responsibility dan accountability, tetapi hari ini mereka sanggup menggadaikan prinsip dan moral mereka semata-mata untuk menjadi Perdana Menteri. Dan Bang Non sanggup gadai apa saja. Saya dah pernah cerita kepada saudara semua sebelum ni. Saya dah pernah cakap sebelum ni, Bang Non kita, dia akan buat apa saja untuk dia jadi Perdana Menteri, termasuklah menggadaikan rakyat Malaysia dan menggadaikan kedudukan hak rakyat Malaysia. Tuan-tuan tengok, saya baru ulas sikit je. Tuan-tuan tengok penipuan mereka dalam manifesto mereka. Mereka mengatakan bahawa Akta Multimedia adalah satu penindasan kepada rakyat. Akta hasutan adalah satu penindasan kepada rakyat. Hari ini saya buat live, saya tidak menghasut dan saya tidak memberi satu fakta yang memanipulasi, tetapi mereka cuba untuk mengambil tindakan ke atas saya. Untuk pengetahuan saudara semua, saya telah pun dihubungi oleh beberapa pegawai penyiasat untuk merakam percakapan saya. Atas video yang saya buat tidak ada langsung kena-mengena dengan hasutan kaum, yang tidak ada langsung kena-mengena dengan Seksyen 233 Akta Multimedia dan Komunikasi. Semata-mata kerana apa? Kerana mereka nak menindas. Mereka tidak mahu rakyat hari ini menyatakan kebenaran. Mereka tidak mahu adanya kebebasan bersuara sebab mereka tahu anak muda hari ini ada dekat dalam media sosial dan majoriti anak muda hari ini menolak kepada Pakatan Harapan. Okey tuan-tuan, PRU dah tamat lah. Ni saya duk cerita tentang Dun Teoman dan juga Parlimen Padang Serai yang belum lagi menghadapi pilihan raya. Okey tuan-tuan, okey. Berkenaan dengan peruntukan pilihan raya, tuan-tuan, mereka ambil mengatakan bahawa Perikatan Nasional ini menerima peruntukan yang banyak dalam pilihan raya berdasarkan bendera-bendera yang banyak di jalan. Saya terlibat dalam jentera pilihan raya. Macam PAS, mereka ada bendera-bendera yang mereka simpan, yang ahli mereka simpan. Dan mereka ada bendera-bendera yang boleh dibeli. Dan boleh dibeli oleh ahli-ahli mereka kat mana-mana saja mereka nak beli bendera tersebut. Jadi rakyat hari ini tuan-tuan, kalau dahulunya bendera dipacak oleh jentera parti politik,
Tetapi semasa Pro ke-15, rakyat sendiri yang membawa bendera Perikatan Nasional dan memacak di kediaman-kediaman mereka. Saya pergi berkempen di dalam kampung-kampung dan di dalam taman-taman. Di setiap rumah, mereka gantung bendera Perikatan Nasional untuk menunjukkan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Ada sampai ke atas pokok kelapa. Ada yang sampai ke pencawang. Mereka gantung untuk menunjukkan semangat mereka, untuk menunjukkan bahawa mereka sokong pada Perikatan Nasional. Ini pun menjadi satu bahan untuk puak-puak Bang Non ini menfitnah Perikatan Nasional yang mengatakan bahawa parti Perikatan Nasional ini mendapat peruntukan yang banyak dalam menghadapi pilihan raya, yang mana bendera dan baju mereka ni banyak. Sedangkan mereka tak tahu baju dan bendera kita tak banyak. Ramai rakan-rakan saya yang minta dekat saya baju, tak ada, baju habis. Yang minta dekat saya vest habis. Jadi macam mana mereka dapat baju ni tuan-tuan semua? Macam mana mereka dapat baju ni tuan-tuan semua? Mereka pergi beli t-shirt. Mereka sanggup pergi beli t-shirt. Mereka jahit nama. Mereka letak Perikatan Nasional. Mereka letak Pemuda Perikatan Nasional. Malah saya pun dapat hadiah 2 helai baju. Kan? Mereka pergi beli dekat Paksen. Mereka jahit nama saya, Syafiq Halim, Pemuda Perikatan Nasional. Inilah semangat yang ditunjukkan oleh rakyat yang menggunakan wang mereka sendiri. Bukan macam Parti Pakatan Harapan, saudara semua. Mereka dapat funding daripada syarikat-syarikat besar. Mereka dalam page mereka, macam DAP, dia ada minta sumbangan orang ramai. Begitu jugalah dengan UMNO dan sebagainya. Macam kita semangat, tuan-tuan. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, ada PDM yang dibuka yang tak ada peruntukan pun. Anak muda di Hasik Gelugok, kalau ada mereka di sini, mereka boleh muncul di sini. Ada yang tak ada peruntukan. Mereka datang minta kepada kita khemah. Dia kata boleh tak bagi kepada dia khemah. Dia kata sebab tu je dia tak mampu. Tapi yang lain dia kata semua dia buat sendiri. Mereka buat sendiri, tuan-tuan. Aktiviti semua, duit semua mereka buat sendiri. Begitu jugalah dengan motosikal. Dan yang datang, geng-geng motosikal yang datang menyokong kepada kita, tidak ada seorang di antara mereka yang dapat wang ringgit pun. Yang daripada ARC dan sebagainya. Saya masih ingat lagi bila saya berhubung dengan skuad ARC PAS. Dia tanya kepada saya, bang, dalam event ni ada bagi duit ataupun tak? Kalau bagi duit, ARC telah pun menetapkan bahawa apa-apa acara yang melibatkan wang ringgit, ARC tidak akan memberi sokongan. Tanya orang PAS, betul tak betul? Tidak ada wang ringgit kita peruntukkan. Kalau betul kita ada wang, yang mereka jealous dekat kita. Sebab apa? Orang ikut kita 5,000, orang ikut mereka 200 orang. UMNO tak ada duit ke tuan-tuan? UMNO tak ada duit ke? UMNO bagi duit pun budak-budak tak mau ikut mereka. Sebab pada Pro ke-15 pada tahun ini, semangat untuk melakukan perubahan itu datangnya daripada rakyat. Tsunami anak muda yang menyokong kepada kepimpinan ulama dan juga golongan-golongan intelektual untuk mentadbir negara dengan bersih dan juga stabil. Betul kata betul, saya tanya. Ada orang PAS di sini. Ada orang bersatu di sini. Ada calon-calon kita yang tak mampu untuk bawa keluar billboard. Masyarakat setempat tolong print banner kepada dia, gantung di pokok-pokok, bagi tahu kata inilah calon yang akan bertanding di sini. Ini semangat yang ditunjukkan di dalam Parti Perikatan Nasional ini. Dan yang semua orang tak tahu. Dan macam PAS, mereka lazim. Dan mereka ada sediakan ahli-ahli untuk menyumbang. Mereka tak perlukan kepada duit. Dan setiap hari
di tempat-tempat ceramah PAS. Dan ada jamuan-jamuan yang pertama kali saya tengok macam hari sekolah. Semua bawa sendiri. Kawan ni bawa ayam, kawan ni bawa telur, kawan ni bawa kek. Seorang ada amanah yang tersendiri. Masing-masing bawa. Tidak perlukan duit. Inilah semangat yang diterapkan oleh parti PAS yang saya rasa amat tertarik dengan perjuangan mereka. Yang mereka tidak langsung memandang kepada nilai wang ringgit. Yang mana sekarang ini diikuti oleh Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Yang dicemburui oleh parti-parti yang memerlukan duit untuk perjuangan mereka. Tetapi di sebelah sini Perikatan Nasional, kita tak perlu duit. Mereka fitnah kita dengan pelbagai perkara dengan sekadar hanya mereka melihat bendera kita banyak. Dan dengan mereka melihat sokongan beribu-ribu orang sokong pada kita, maka mereka katakan kita buang duit dan sebagainya. Sedangkan sokongan ini tidak datang dengan duit, tetapi sokongan ini datangnya daripada semangat anak muda yang ingin melakukan perubahan ke dalam negara kita. Okey, tuan-tuan. Hilang suara pula. Hilang suara pula seminggu ni. Kan? Dia koyak merah dah. Tak ada dah suara. Tak ada dah. Tak boleh nak buat apa. Ada satu point lagi. Saya try. Saya try nafas. Saya berterupa mereka koyak. Share bagi banyak sikit. Syafiq up TS. TS mana ni? TS duk maki saya tu. Sekejap. Okey, tuan. Saya tak buat naik orang ni sebab hari ni saya nak kempen. Saya kempen Padang Serai dengan Dun Tioman. Sekarang ni dalam live diminta oleh rakan-rakan saya. Dan bukan saya duk buat sesi visi. Yang pakat bila saya nak visi yang buat semua tak mahu nak masuk pula. Okey, tuan. Tok share lagi Poin saya yang terakhir, tuan-tuan. Ingat pesanan saya anak muda. Di atas robohan Kota Melaka, kita membina jiwa merdeka. Bangunlah segenap baka mempertahankan hak keadilan pusaka. Saya nak mengungkap apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Kedah. Jangan berkira untuk balik mengundi. Mengungkap kepada apa yang saya beritahu tadi adalah syair yang disebut oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi pada tahun 1948 untuk mengajak kepada anak bangsa untuk bangkit berjuang dan menuju kepada kemerdekaan. Saya nak cerita satu sejarah kepada saudara semua. Mungkin saudara semua tidak tahu. Mungkin ada anak muda yang mereka tidak pernah ambil tahu tentang perkara ini. Maka mereka kena sedar tentang satu perkara ini. Semasa kita nak memperolehi kemerdekaan negara kita, pada waktu itu bukannya ada lagi pun, dan bukan ada Prime Minister punya flight. Tidak ada helikopter Perdana Menteri. Tidak ada kapal terbang Perdana Menteri. Tidak ada. Dan pada waktu itu Tunku Abdul Rahman bangun di depan khalayak ramai. Tuan-tuan boleh tengok video di dalam Arkib Negara yang dilakonkan semula. Dan tuan-tuan boleh search dekat YouTube. Dan pada waktu itu Tunku Abdul Rahman bangkit, dia kata apa? Dan dia kata, rakyat jelata, saya nak ke London untuk memerdekakan negara kita. Dan tetapi saya tidak ada wang. Saya tidak ada harta. Dan untuk saya, dan orang kata apa ni, buat tambang untuk saya pergi ke London dan bersama dengan rakan-rakan yang ingin memperjuangkan kemerdekaan. Maka pada waktu itu nenek moyang kita ambil satu baldi api. Zaman sekarang pakai fire extinguisher tu, sebut macam mana saya tak tahu, pemadam api. Zaman dulu dia pakai baldi besi, ada tulis api, dia letak pasyak kat dalam tu. Jadi pakai baldi tu bagilah kepada semua yang ada di situ.
untuk masukkan. Ada yang bagi wang ringgit, ada yang bagi emas, ada yang bagi segala-galanya. Nenek moyang kita berjuang, bergadai harta benda semata-mata untuk Tunku Abdul Rahman nak pergi ke London untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan susah tak tuan-tuan untuk Tunku dapat kemerdekaan? Bila Tunku pergi ke London ni nak dapatkan kemerdekaan? Tahun bila Tunku pergi dan tahun bila kita dapat kemerdekaan? Ini yang tuan-tuan kena lihat semula. Bilakah Tunku Abdul Rahman pergi? Saya pergi study sikit, berjumpa dengan Lord Lennox Box di Leicester House of London. Bila dia pergi jumpa dan bila kita dapat kemerdekaan? 5 tahun selepas itu barulah kita mendapat kemerdekaan. Hasil daripada pengorbanan dan juga hasil daripada kesungguhan yang kita laksanakan untuk memberi orang kata mandat, untuk memberi peluang kepada pejuang-pejuang kita untuk pergi ke London untuk mendapatkan kemerdekaan. Hari ini kita tak perlu buat benda tu semua. Hari ini kita tak perlu gadai barang mah. Hari ini kita tak perlu gadai rumah kita apa pun untuk pergi London. Hari ini kita nak balik sahaja mengundi. Nak balik daripada bila mengundi Padang Serai besok kan. Nak balik daripada Kuala Lumpur. Nak balik daripada Johor. Nak balik daripada Perlis dan sebagainya. Hanya bermodalkan berapa ratus ringgit saja, kita tidak sanggup berkorban untuk melakukan perubahan. Dan bukan kata orang tu saja, rakan-rakan kita yang ada duit sikit pun tak sanggup berkorban untuk bantu jiran atau rakan dia supaya anak dia dapat balik untuk mengundi kepada kita. Inilah pengorbanan yang kita patut buat. Bukannya kita nak pergi cari ahli-ahli parlimen, kita nak minta duit kepada dia dan kita harap bahawa dia dapat bagi wang untuk kita balik mengundi. Sebenarnya tanggungjawab ini terletak kepada kita sendiri. Untuk kita berjaya, kita melakukan pengorbanan. Untuk berjaya, kita perlukan kesungguhan. Kesungguhan untuk kita balik mengundi. Dan saya nak bagi tahu pentingnya Parlimen Padang Serai dengan Dun Tioman ini adalah sebagai satu signal kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka melihat sebagaimana apabila Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir pada ketika itu 22 bulan berlakunya pilihan raya kecil, rakyat menunjuk signal menolak kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan akhirnya Kerajaan Pakatan Harapan tumbang hasil desakan daripada rakyat Malaysia yang mereka gunakan alasan langkah Sheraton. Langkahkah apa sahaja yang berlaku diambilnya pada waktu itu oleh orang politik kerana mereka melihat bahawa perjalanan politik mereka akan tergugat kerana rakyat sudah mula menolak kepada mereka dan di akhirnya mereka mengambil langkah untuk meninggalkan kerajaan yang dibenci oleh rakyat dan kerajaan itu tersungkur, rebah, jatuh hancur berkecai dan terbinalah satu kerajaan lain yang orang kata apa? Yang disukai oleh rakyat Malaysia. Jadi kita perlu menunjukkan signal ini di Padang Serai, di Dun Tioman kena tunjuk signal ini supaya ada orang-orang politik ini sedar bahawa keputusan yang diambil oleh mereka ini adalah keputusan yang salah, yang rakyat menolak kepada mereka, yang rakyat tidak akan mengundi mereka pada PRU ke-16 dan mereka akan merasakan itu adalah satu kerugian yang mereka terpaksa mengambil langkah lebih awal demi kelangsungan politik mereka, demi masa depan politik mereka supaya mereka relevan dan tidak ditolak oleh rakyat pada PRU ke-16. Okey, tuan-tuan. Sultan Pemurah pula dah. Aduh, penat tu lah. Suara hilang pula dah. Kami makin tak bodoh. Semangat betul Fiq. Kena semangat lah. Saya memang duk semput dah. Kena semangat lah sebab kita nak bagi semangat kepada anak-anak muda. Tunjuk esok bangkit. Bangkit awal, tunjuk satu gelombang. Saya tuan-tuan, saya nak kongsikan. Tuan-tuan boleh tengok di Facebook. Apabila kita jaga saluran, saya baca keputusan undi di setiap PDM. Tuan-tuan tengok
di dalam Facebook, tuan-tuan. Bila kita tengok di saluran 4, 5, 6, 7, semua yang kosong. Semuanya kosong kepada Pakatan Harapan kerana anak muda memberi undi dan kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya harapkan di Padang Serai air mata dan kemenangan itu dimiliki oleh jentera-jentera di Padang Serai dan Dun Tioman apabila pada pukul 8 malam dibacanya keputusan undi di setiap PDM. Dibaca keputusan undi awal bagi penjawat awam dan hanya mereka tinggal telur sahaja. Dibaca keputusan undi dan di setiap PDM melibatkan saluran-saluran anak muda, mereka tidak mendapat sebarang undi. Dan kita nak di Dun Padang Serai majoriti melebihi 10,000 kejayaan kita, dan kita nak di Dun Tioman majoriti melebihi 10,000 kejayaan kita. Dan kita harapkan semua ini tidak akan boleh berlaku tanpa semangat daripada setiap orang rakyat Malaysia untuk mereka memperjuangkan kedudukan nusa dan bangsa mereka. Benda ini tidak akan berlaku sekiranya pengundi-pengundi tidak balik mengundi. Saya kongsi kepada tuan-tuan, semasa diumumnya kejayaan Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saiful Wan Jan, disitulah rasanya kemanisan rasanya bahawa perjuangan untuk menolak kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Pulau Pinang, akhirnya kita telah berjaya. Kita telah berjaya menakluk Permatang Pauh yang tidak pernah kalah dan menjadi tradisi keluarga Anwar Ibrahim. Kita berjaya menakluk Kepala Batas dan kita berjaya menakluk Tasik Gelugor. Dan di sebelah Tasik Gelugor, Padang Serai, kita harapkan selepas ini Parlimen yang sebelah juga Padang Serai berjaya ditakluk oleh Perikatan Nasional, dan perkara ini mesti berlaku. Saudara kena pastikan benda ini berlaku supaya menunjukkan satu signal kepada kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim hari ini bahawa kekuatan anak muda telah pun ada menolak kepada golongan-golongan berhaluan kiri, golongan-golongan yang mengamalkan ideologi left wing, dan juga golongan-golongan yang mengamalkan ideologi yang tidak kena dengan budaya di Malaysia. Sabar bang. Saya rasa cukup dulu di Facebook. Setakat itu saja. Tuan, saya rasa setakat itu saja untuk malam ni di Facebook. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa radaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka.